Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar penonton di rumah? Saya mendoakan agar anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan berbahagia di samping keluarga yang tercinta. Baiklah, untuk episod kali ini, Kembara Geng Usrah bakal bersiaran dari negeri Pulau Mutiara iaitu Pulau Pinang. Dan seperti biasa, saya akan berusrah bersama dua orang geng usrah yang baru saya kenali untuk bersama-sama melakukan aktiviti kemasyarakatan dan kebajikan. Nak tahu apa yang akan kami lakukan di Pulau Pinang ini? Ayo kita saksikan. Jom. Kalau para penonton di rumah nak tahu, negeri Pulau Pinang ni mempunyai kepadatan penduduk seramai 1.7 juta orang secara purata. Banyak projek-projek perumahan baru dibangunkan bagi memenuhi kehendak pasaran dan demi memastikan setiap keluarga mendapat rumah yang selesa dengan harga yang berpatutan. Tapi ialah bukan semua orang bernasib baik berpeluang untuk mendapat rumah idaman yang diimpikan oleh setiap keluarga. Masih ada kelompok yang hidup dalam keadaan serba kekurangan dan daif. Namun, alhamdulillah di atas inisiatif Pusat Zakat Pulau Pinang ZPP, mereka membangunkan sebuah program yang dinamakan Bina Rumah Asnaf. Jadi selepas ni Lin akan membawa dua orang geng usrah baru Lin bersama dengan pihak ZPP untuk melawat golongan asnaf yang bakal menerima sumbangan dari Pusat Zakat. Jadi sekarang ni Lin on the way untuk berjumpa dengan mereka di Batu Feringgi. Assalamualaikum. Bertemu juga kita nak. Alhamdulillah pantai ni masih cantik macam dulu. Bukan selalu sampai Batu Feringgi ni. Jadi kalau boleh jap lagi kita pusing-pusing pantai nak. Tapi sebelum tu kita berkenalan lah dulu sebab kita pun baru jumpa kan. Jadi kita mulakan dengan yang sebelah lini yang berbaju kurung manis ni. Nama siapa? Okey, nama saya Nur Izzani binti Muhammad Yusof. Okey, hampa dua boleh panggil Izzy je. Okey, Izzy umur 20 and dah kahwin. Izzy study dekat Unisham. Izzy ambil course Islamic Banking and Finance. Oh, dah kahwin. Muda-muda lagi dah kahwin. Suami bagi kebenaran ke untuk join Kembara Geng Usrah ni? Alhamdulillah lah dibagi. Oh, alhamdulillah. Redha suami penting tu. Okey, baiklah, terima kasih. Sekarang ni kita berkenalan pula dengan hak manis kat sebelah lini. Nama Cik Rabita Dawiyah, panggil Obi je. Umur sama dengan Izzy, umur 20. Obi mesti belajar lagi ambil course Business Admin. Sekarang ni kita dah pun berkenalan. Ni Izzy. Sebelah ni Obi. Boleh tak sekarang ni Lin nak minta korang baca balik slogan yang menjadikan kita ni bertemu pada hari ni. Bagi Obi, usrah ni adalah tunjang kepada tarbiyah. So, kita kena boleh belajar lagi ilmu agama dengan lebih mendalam. Okey, bagi Izzy, kenapa Izzy perlu join usrah ni? Sebab usrah adalah penyatu sesebuah institusi kekeluargaan. Okey, kenapa Izzy cakap macam tu? Sebab bila kita join usrah ni, kita dapat kenal saudara baru, betul tak? Kita dapat kenal saudara baru, lepas tu kita dapat mengeratkan silaturahim tu. Kita dapat kenal orang baru, kita dapat mendalami ilmu agama sekali. Bagus-bagus. Semangat anak muda lagu ni lah hak kita mau. Jadi sebelum kita masuk kereta untuk Lin cerita kat mana kita nak pergi kejap lagi, apa kata kita pusing-pusing pantai dululah. Jom, boleh? Okay, jom. Sebelum Lin bagi tahu korang yang sebenarnya kita nak ke mana pada hari ni, sambil-sambil on the way ni, apa kata kita borak-borak tentang satu topik ni. Lin nak tanya korang, pada pendapat korang, kita ni sebagai umat Islam, kenapa kita wajib bayar zakat? Bagi Obi lah kan, kita sebagai umat Islam memang wajib bayar zakat. Sebab dia adalah rukun Islam yang keempat. Sekarang ni pun nak bayar zakat memang mudah je. Kita boleh guna online, potongan gaji. So tak susahlah kan kalau kita ni yang mampu untuk bayar zakat. Betul tu. Jadi kita ni tak ada alasan lah untuk tak bayar zakat kan? Okey, bagi Izzy kan Lin, Izzy kan pengalaman Izzy sendirilah. Izzy kan salah seorang penerima beasiswa zakat. So Izzy dapat tahu lah pembahagian zakat itu kepada 8 golongan asnaf tu.
Izzy kan student. So jatuh dalam golongan fisabilillah tu. Dan zakat ni pula cara untuk kita menyucikan harta kita tau. Sebab dalam harta kita tu ada hak-hak orang lain. Macam Izzy kan student kan. Izzy dapat rasa appreciate lagi lah belajar sebab Izzy guna duit orang yang bayar zakat tu. Kalau tak salah Lin, fisabilillah tu bermaksud ke jalan Allah. Betul tak? Berada di jalan Allah lah. Dia tak semestinya kita study. Macam kita berperang ke, melahirkan anak ke. Dia dikira fisabilillah lah, dia berjihad lah. Jadi Izzy ni salah seorang penerima bantuan zakat dia? Oh, bagus sangatlah tu. Sebab Lin tanya korang soalan ni sebab ianya ada kena-mengena dengan kita punya tajuk usrah pada hari ini. Oh iya ke? Alah, kebetulan lah. Hari ni Lin nak bawa korang berdua ni pergi melawat salah seorang asnaf yang menerima bantuan bina rumah dari Pusat Zakat Pulau Pinang. Bantuan rumah? So memang pihak zakat bagi sebiji rumah ke kat depa? Itulah nak cakap rumah yang sebiji yang dah siap tu tidaklah. Tapi pihak zakat akan binakan sebiji rumah yang baru dengan syarat golongan asnaf ni hendaklah mempunyai tanah diorang sendiri ataupun tanah yang diwakafkan untuk diorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasihlah kepada Cik Amran bin Hazali kerana sudi bersama-sama dengan kami, sudi ditemu bual oleh kami dari Kembara Geng Usrah ni. Okey, jadi boleh tak Cik Amran ceritakan serba sedikit tentang latar belakang Cik Amran dan juga inisiatif program bina rumah asnaf ni? Terima kasih Syazlina. Nama saya Amran Hazali sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Zakat Pulau Pinang. Jadi program bina rumah asnaf yang diinisiatifkan oleh Zakat Pulau Pinang adalah satu program untuk memberi kemudahan kediaman khususnya kepada golongan fakir dan miskin yang berada di seluruh negeri Pulau Pinang supaya mereka dapat diberikan perlindungan yang lebih selesa, kediaman yang lebih boleh membina keluarga yang lebih harmoni. Jadi kita mendapati bahawa di sekitar negeri Pulau Pinang ini banyaklah juga golongan-golongan fakir miskin yang tidak memiliki kediaman yang sempurna. Jadi program ini sudah pasti bertujuan untuk memberikan kemudahan yang lebih sempurna, yang lebih selesa supaya mereka dapat hidup lebih sempurna insya-Allah. Oh, baiklah. Sudah berapa lama program ni bermula ya, Cik? Program bina rumah asnaf ni telah bermula pada tahun 2008. 2008 dan setakat ini alhamdulillah Zakat Pulau Pinang telah berjaya membina sebanyak 286 unit rumah. Maknanya sekaligus mereka yang dapat manfaat daripada program ini adalah sebanyak 286 buah keluarga Muslim sekitar seluruh negeri Pulau Pinang dan terpecahlah ada yang di seberang, ada yang di sebelah pulau dan sebagainya. Apapun kalau nak lihat puratanya untuk tahun ini sahaja kita sudah berjaya membina 3 rumah, ada 9 rumah masih dalam proses termasuk rumah yang di belakang ni dan ada lagi 16 rumah yang sedang menunggu untuk kita start ataupun mula bina. Jadi tahun ini kita sasarkan sebanyak 28 unit rumah insya-Allah. Saya difahamkan ya, Cik, masa yang diambil untuk siapkan sebiji rumah tu hanya 2 bulan ya, betul ke? Ya, betul. Kita meletakkan syarat kepada kontraktor yang mendapat tugas untuk membina rumah ni supaya kita tak mahu golongan ataupun pemohon-pemohon di kalangan fakir miskin menunggu lama. Jadi kita beri tempoh antara 40 hingga 60 hari. Dalam masa 40 hari hingga 60 hari, mereka perlu siapkan supaya keluarga di kalangan fakir miskin ini dapat terus tinggal dan menetap di situ. Macam saya nak tanya, apakah spesifikasi sebuah rumah yang pihak zakat bagi dekat golongan asnaf ni? Ya, soalan yang menarik, Izzy. Kalau kita tengok ni reka bentuk yang terbaru, rumah asnaf yang dibina oleh Zakat Pulau Pinang. Kalau kita lihat lebarnya lebih kurang 20 kaki, panjangnya 40 kaki dan tingginya 10 kaki.
Maknanya keluasan untuk rumah bantuan asnaf ini adalah 800 kaki persegi. Selain daripada itu, spesifikasi dalaman pula ada tandas sebuah, ada bilik mandi dan ada tabletop di bahagian dapur, dengan kalau kita lihat juga tingkap ni semua adalah tingkap yang sliding. Jadi ini menunjukkan bahawa Zakat Pulau Pinang mengambil berat tentang kualiti dan juga keselesaan. Kita bukan sekadar nak beri rumah semata-mata, tapi kita nak pastikan bahawa asnaf ini dapat duduk dengan selesa. Baiklah Syazlinah, rasanya rumah ni rumah yang dalam pembinaan. Saya rasa nak tunjuk satu rumah yang dah siap dan kita nak serah kepada pemohon. Masya Allah, langkah kananlah kita orang ni hari ni. Tengok rumah yang belum siap pun dah cantik. Kalau yang dah siap, Masya Allah. Jom. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nak panggil Cik apa ni? Panggil Cik Zul sudahlah. Saya difahamkan yang Cik Zul ni adalah salah seorang penerima bantuan program Bina Rumah Asnaf dari ZPP, Zakat Pulau Pinang. Ya, betul. Jadi boleh tak Cik Zul ceritakan serba sedikit tentang latar belakang Cik Zul? Nama saya Zulkifli bin Cik. Anak saya 3 orang. 2 lelaki, 1 perempuan. Okey, boleh saya tahu berapa lama dah Cik Zul tinggal dekat rumah ni? Saya menetap sini 15 tahun. Makan situ, tidur situ. Masuk pun situ. Masak pun situ. Bilik ayak cuma luar. Cik Zul kerja sebagai apa ya selama ni untuk menyara kehidupan? Okay, satu saya bekerja masa dulu sebelum saya dapat rumah ni, saya kerja kilang dalam 15 tahun lah. Selepas 15 tahun, saya tak boleh kerja. Saya accident. Lepas tu saya minta kerja pertahanan awam. Sukarela. Cuma dah tunggu boleh pi, saya pi. Boleh saya tahu tak kemalangan tu tahap dia teruk macam mana sampai Cik Zul tak boleh bekerja? Masa dulu saya nak kerja kilang, saya accident. Hilang ingatan lah. Sampai 1 bulan. Tak ingat apa. Macam mana Cik Zul mula-mula nak mohon bantuan rumah ni? Yang boleh yang kita memohon rumah ni ke jiran kakak yang sebelah rumah. Dia kata dia tengok kita pun susah. Pagi, siang, malam kerja. Anak-anak dia tidur satu bilik situ ya. Dia syorkan saya, okey, Zul, kamu pergi pejabat zakat, cuba minta. Okey, apa perasaan Cik Zul bila dapat tahu ni, dapat kabar berita yang akan mendapat rumah baru yang insya-Allah jauh lebih selesa ni? Boleh kongsikan pada kami tak? Pada mulanya saya pun tak sangka dah dapat macam ni. Bila dapat tahu, kawan saya beritahu rumah dia dah siap tu, tak terhingga lah. Alhamdulillah. Mereka mengurangkan beban saya lah. Buat anak-anak pun dah happy. Orang rumah pun kita serga bersyukur sangat lah. Kerana pihak zakat yang sahabat-sahabat dah sangat sanggup membantu saya. Siang hari, pagi-pagi, siang malam saya kerja. Dalam pertahanan awam mesti tak kira kerja. Anytime ada musim timur laut ni, kira standby lah. Kalau orang panggil happy, kira abang standby. Kita pun standby lah. Tak tentu kadang tak balik 3 hari. Itu alhamdulillah memang tak terhingga lah. Itulah. Saya pun percaya yang Cik Zul ni mesti seorang yang hebat. Sebab itulah dapat rezeki macam ni sekali. Sebab yelah macam Allah janjikan di hujung kesabaran pasti ada sesuatu yang indah. Ya. Itu janji Allah pada kita. Ya, betul tak? Betul. Segmen takaful kita pada episod kali ini cukup istimewa kerana saya dan 2 orang geng usrah saya berkesempatan untuk hadir sewaktu majlis penyerahan kunci untuk keluarga Encik Zulkifli. Majlis ini dijayakan dengan kehadiran wakil pihak Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan ZPP untuk menyerahkan kunci rumah baru untuk program bantuan Bina Rumah Asnaf. Selesai majlis tersebut, saya dan 2 orang geng usrah saya membantu keluarga Encik Zulkifli mengangkat dan memindahkan barang-barang ke kediaman baru mereka. Selain itu, pihak produksi kami dengan kerjasama syarikat kontraktor DFZ telah membeli beberapa perabot dan kelengkapan rumah bagi menjadikan lagi kediaman baru Encik Zulkifli sekeluarga.
Pihak ZPP dan penduduk kampung bekerjasama dalam proses memindahkan barang-barang rumah ke kediaman baru ini. Ternyata kami begitu kagum dengan hasil seni bina rumah asnaf ini kerana kualiti binaan dan ruang yang begitu selesa untuk memastikan golongan asnaf di Pulau Pinang ini mendapat rumah yang diimpikan oleh setiap keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Ustazah Mardiah kerana sudi menjadi nakibah kita pada hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih juga saya ucapkan kepada penduduk kampung Kubang Menerung. Hari ini kita bersiaran dari Pulau Pinang ya Ustazah? Alhamdulillah. Hasil kerjasama daripada ZPP, Kembara Gang Usra dan juga DFZ, kami telah berjaya memberi bantuan berupa perabot dan kelengkapan rumah yang baru kepada Encik Zulkifli. Okey, insya-Allah akan memberi kehidupan yang lebih selesa lah, yang lebih harmoni kepada Encik Zulkifli harapnya. Insya-Allah rumah yang selesa, lebih senang untuk beribadah dan mewujudkan suasana yang lebih harmoni kepada Encik Zulkifli sekeluarga insya-Allah. Alhamdulillah, kita doakan. Kita ni hidup bermasyarakat macam tu lah Ustazah, saling mempunyai tanggungjawab ke atas satu sama lain. Jadi sebagai masyarakat sesama Islam ni kita bantulah apa yang kita boleh Ustazah. Jadi boleh tak hari ini kita nak minta Ustazah kupaskan sedikit tentang tajuk kita pada hari ini, iaitu Jiranku Membawa ke Syurga. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada pengacara kita Syadlina, ya, alhamdulillah, dan juga kepada pihak Zakat Pulau Pinang dan juga semua pihak lah, termasuk DFZ dan tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, ya. Jadi subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengaturkan kepada kita kehidupan, ya. Maknanya kita ni tidak dibiarkan bersendirian. Maknanya kita diberi agama, diberi cara-cara bagaimana untuk kita meneruskan kehidupan ini sebagai hamba Allah. Jadi ada beberapa aspek yang penting dalam kita hendak memupuk hidup berjiran ni. Kita tidak boleh nafsi-nafsi di dunia ni. Kena ambil tahu. Jadi maknanya kita kena memberi penghargaan kepada jiran. Maknanya supaya kita dapat hidup dengan aman dan selesa. Satu kisah yang saya boleh ambil, ketika satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri ketika satu jenazah sedang lalu. Jadi Rasulullah berdiri. Para sahabat kata, berdiri buat apa? Ni orang cakap orang sini lah kan, berdiri buat apa? Yahudi itu. Jadi Yahudi pun adalah manusia. Maknanya begitulah juga dengan jiran pun adalah manusia. Islam ajak kita senang je. Apa kita suka orang buat pada kita, buatlah benda tu. Apa kita tak suka orang buat kat kita, jangan buat. Kita suka apa? Orang bagi pujian, orang dia hantar makanan, bagi hadiah, kita suka kan. Jadi maka kita buat benda yang sama. Jadi kalau benda yang kita tak suka orang buat kat kita, so senang je. Okey. Jadi dalil, kita ni kalau orang Islam, kalau kita bercakap mesti ada dalil. Dalil ini adalah merupakan autoriti dalam Islam. Jadi autoriti dalam Islam ni kita ada Al-Quran, kita ada hadis dan kita ada ijma' ulama. Jadi dalam Al-Quran ini merupakan dalil yang tertinggi, autoriti yang tertinggi untuk kita patuhi supaya kita mendapat rahmat di dunia dan mendapat rahmat di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai' wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jamb. Sadaqallahul azim. Surah An-Nisa ayat 36 mengatakan, sembahlah Allah. Ini perintah Allah kepada kita supaya menyembah Allah. Jangan kamu mensekutukannya dengan suatu apapun. Dan berbuat baiklah. Tadi yang pertama kita kata hablum minallah. Yang kedua, berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa kamu. Sebab dalam ranking ni manusia, ibu bapa lah yang tertinggi kan. Kemudian diikuti dengan sanak saudara, anak-anak yatim, orang miskin, jiran dekat dan juga jiran yang jauh.
Jadi kita lihat, no? Jadi maka dengan kerana itu kita perlu berbuat baik kepada jiran, dan kalau kita tidak melaksanakan yang demikian, tercabutlah salah satu daripada ciri ataupun asbab yang boleh kita ni mendapat redha dan syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita dan jiran kita adalah bersaudara tanpa mengira warna kulit dan juga pegangan agama. Ya. Jadi jiran kita adalah tanggungjawab kita. Insya-Allah jiranku membawa ke syurga. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Taulin sebab bawa kami berdua join program Usrah ni. Banyak sangat manfaat yang kami dapat. Contohnya macam Cik Zul tu, kadang-kadang kita semacam kita dah susah, tapi banyak lagi yang susah. So kita kena belajar bersyukurlah kan. Macam Izzy juga. Izzy rasa bersyukur sangat-sangat. Nak terima kasih banyak-banyak dekat kru Kembara Geng Usrah dan juga Lin sebab sudi ajak Izzy join program ni. Sebab tanpa program ni, Izzy tak akan rasa pengalaman yang berharga macam ni tau. Contohnya macam tolong golongan asnaf tu, bagi sumbangan kat mereka kan. Lin pun nak berterima kasihlah kepada hampa dua orang ni kerana sudi menemani Lin sepanjang kita bersiaran di Pulau Pinang. Tapi sebenarnya Lin nak khabar kat Pulau Pinang ni sebenarnya Kembara Geng Usrah akan bersiaran sebanyak 2 episod. Jadi insya-Allah minggu depan Lin masih lagi berada di Pulau Pinang. Oh iya ke? So semoga dipermudahkan segala urusan untuk episod seterusnya tau. Insya-Allah. Apa kata kita ambil gambar?